Jadi insya-Allah hari ini kita nak berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tanda kecil kiamat. Baik, daripada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam mughariban wa sa'udu kama bada'a ghariban fatuba lil gharabai. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam mula berkembang dalam keadaan yang asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang yang asing itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita faham beberapa poin ataupun beberapa poin penting yang kita boleh kongsi sama-sama pada hari ini. Nombor satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam. Islam mula berkembang dalam keadaan yang asing. Jadi kita boleh tengok macam mana Islam mula berkembang daripada awal kemunculan Islam lagi. Kita tengok bagaimana Nabi SAW kali pertama Nabi diisytiharkan sebagai Nabiullah dan Rasulullah. Bagaimana Nabi berfikir untuk menyampaikan dakwah, nak menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat bumi Makkah ketika itu. Mereka berfikir, Nabi berfikir, lalu bagaimana Nabi nak mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah? Sebab ketika itu Islam tidak familiar, Islam tidak ada lagi di bumi Mekah. Mereka menganut agama Nabi Ibrahim, mereka menganut agama Nabi Musa, mereka menganut agama menyembah berhala. Adapun mereka menganut agama Nabi Ibrahim, itu pun bukan menganut secara keseluruhan. Ada benda yang mereka ambil, ada benda yang mereka tinggal. Seperti mana menyembah Allah, mereka tinggal. Sebab itulah mereka tak tahu yang akan datang Nabi akhir zaman. Lalu Nabi satu hari ni nak mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah. Maka Nabi bagi tahu, seandainya aku bagi tahu kepada kalian, di belakang bukit Mekah ini ada satu bala tentera musuh dalam bersiap nak serang kota Mekah. Adakah kalian percaya? Maka jawab mereka, ya Muhammad, apa yang kamu sampaikan itulah kebenaran wahai Muhammad. Tidak ada satu tutur kata yang kamu ucap melainkan itulah kebenaran. Itu kata puak-puak Quraisy ketika itu. Lalu Nabi bagi tahu satu soalan lagi, seandainya aku bagi tahu yang aku ni adalah Rasulullah, aku adalah Nabiullah, dan kita ni ada Tuhan, namanya adalah Allah, maka adakah kalian percaya? Ketika itulah mereka bangkit, mereka bagi tahu, kazabta ya Muhammad, menipu kamu wahai Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami? Mereka menyumpah seranah kepada Nabi, mereka memeli Nabi. Lalu kita tengok balik bagaimana zaman Nabi SAW nak menyampaikan dakwahnya. Bermulalah detik perjuangan Nabi SAW yang mana Islam asing di bumi Makkah. Bagaimana Nabi dihina, dicecer, sehingga kan dalam kisah Nabiullah, Nabi di pulau satu keluarga, sehingga kan nak buat jual beli dengan Nabi SAW, satu keluarga dilarang oleh penduduk Mekah ketika itu, yang menyebabkan saking lapar. Sebab tak boleh jual beli, tidak ada makanan, saking laparnya Nabi bersama dengan keluarganya, dia terpaksa makan rati-rating kayu. Itu antara perjuangan Nabi. Kita tengok pula bila mana seorang demi seorang para sahabat masuk dalam agama Islam. Itu pun mereka dicecer, mereka dihina, sehingga kan apa yang berlaku kepada Sumayyah, apa yang berlaku kepada Bilal ibn Rabah, apa yang berlaku kepada Abdullah ibn Mas'ud, itu semua para sahabat yang memperjuangkan agama Islam, yang mana dicecer. Mereka sahabat bawahan sebelum tu. Bila mana masuk agama Islam, Nabi menyamaratakan seluruh para sahabat. Tidak ada sahabat atasan, tidak ada sahabat bawahan, tidak. Maka kita tengok Islam kembali asing. Nanti suatu hari nanti Islam kembali asing. Sebelum tu bagaimana Nabi mengembangkan Islam daripada daripada bumi Mekah, sikit demi sikit orang masuk agama Islam. Maka bila mana 10 tahun Islam ramai yang masuk agama Islam, maka Allah menyuruh untuk Nabi berhijrah ke bumi Madinah untuk membuka satu empire, membuka satu kerajaan Islam di bumi Madinah. Maka bila mana Islam berkembang daripada satu peperangan ke satu peperangan, Uhud ke Badar, Khandaq dan sebagainya, ramai orang masuk agama Islam, dibawa kepada zaman Khalifah Ar-Rashidin, dibawa kepada zaman Umayyah, dibawa zaman Abbasiyah, Osmaniyah, hingga kan Islam menawan 2/3 dunia. Bayangkan 2/3 dunia bumi kita ni ditawan oleh Islam, orang tahu itu Islam.
Orang kenal itu Islam, orang tahu itu cara hidup Islam. Dan kita tengok bagaimana daripada pembukaan Konstantiniyah daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika itu ramai yang bukan Islam lagi di bumi Konstantiniyah. Tapi bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantiniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak memaksa untuk menganut agama Islam. Mereka tertarik dengan pentadbiran Sultan Muhammad Al-Fatih. Ramai masuk agama Islam di bumi Turki. Itu di antara perjuangan Islam. Maka kata Nabi dalam poin yang nombor 2, ia merujuk kepada Islam, ia akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Bila? Akan menuju kepada asing. Sebab itulah kita tengok Islam naik graf, maka menurun. Daripada menurun itulah Islam akan kembali asing. Kita tengok pada hari ini, mereka yang nak menyampaikan dakwah, mereka yang bercakap berkaitan Islam dipandang macam pelik, macam haid, macam luar biasa. Kita tengok orang berpakaian yang mengikut sunnah dipandang serong, mereka berpakaian ikut sunnah dipandang remeh, dipandang selekeh dan sebagainya. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Adapun mereka yang tidak menutup aurat, kita tengok dah terbiasa. Sebab itulah ditakuti pada hari ini, di zaman hari ini, ditakuti perkara yang haram itu dianggap sebagai perkara yang halal, dan yang halal dianggap haram. Bahaya, boleh mengugat iman kita. Berhati-hati, pastikan yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka dalam hadis yang terakhir sekali Nabi bagi tahu, maka beruntunglah orang yang asing itu. Maka beruntunglah mereka-mereka yang masih lagi mengamal ajaran Islam, mereka yang solat, mereka yang berpuasa, mereka yang haji, umrah dan sebagainya. Lalu dalam kehidupan Islam kita tengok pada hari ini, betullah Islam menuju kepada akhir kemuncak kepada bumi. Sebab tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang melafazkan kalimat tauhid. Sebab itulah Allah akan mendatangkan angin mematikan orang Islam yang ada iman, walaupun sebesar zarrah mereka akan mati, maka akan berlakulah kiamat Allah Subhanahu wa taala.